رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله. Kita sambung pada kata dan yang kedua perkara yang dituntut daripada kita membuatnya. Saya nak dan yang kedua tu macam langkah tadi. Dan yang kedua perkara yang dituntut menggugurkan fardu tadi baca. Oh, rasa macam langkah. Dah baca sih, ulang balik je. Perkara yang wajib syarak iaitulah perkara yang dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh mukallaf. Syekh sebut janji sebab tak seksa lagi. Wa yu'aqabu tu ala fi'li. Takut kita faham wa yu'aqabu tu diseksa selalu dah bukan, dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia perkara wajib syarak dan lepas tuntut. Situ lepas tuntut, ini tuntutan dan tanggungan. Tanggungan ni tanggungan taklif, bebanan taklif. Dengan membuat perkara yang wajib ini, membuat ini yang menggugurkan fardu. Mana kalau kita buat dia, gugurlah tanggungjawab, gugurlah fardu. Cerita pahala tu lain, ini asal. Ini Syekh pandai. Dia kata menggugurkan fardu. Kerana kita buat tak semestinya dapat pahala lagi. Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Suatu yang diberi pahala kalau buat. Syekh sebut menggugurkan fardu. Mana lepas tanggungjawab. Kalau kita buat dia, lepaslah tanggungjawab. Adapun dapat pahala, tak dapat pahala tu cerita lain. Zat wajibnya begitu. Wajib ni maknanya, wajib ni lepas wajib. Ataupun fardu, maknanya salah satu makna dia ialah as-saqi. Wajib ni as-saqi, yang menggugurkan. Ada maknanya as-sabi, yang tetap, yang pasti, yang mesti. Ada makna dia as-saqitu. As-saqitu makna menggugur. Jadi kalau Syekh sebut yang menggugurkan fardu, maknanya kalau kita buat dia lepas tanggungjawab. Ni kata wajib. Dan diberi pahala sekiranya ikhlas. Kita kena kait begitu, dapat pahala tu sekiranya ikhlas. Kalau kita kata wajib ni buat dapat pahala, maknanya kalau buat tak ikhlas pun dapat pahala. Nampak? Ni kata berkurang. Hebat dia bahasa dia. Ini nanti tak menjadi pantang. Dia nak menjadi pantang ni. Dia sebut begitu. Dia sebut dijanji. Janji mana belum diseksa. Takut fahamnya seksa ni, seksa di dunia. Dijanji seksa. Kemudian pula lepas, kalau kita buat lepas tuntutan, tanggungan, bebanan taklif, yang siapa buat dia menggugurkan fardu. Mana lepas? Mana kalau tadi masa asal tadi bila azan tadi ni, maknanya menjadi bebanan, menjadi tanggungjawab atau kita buat. Bila kita buat ni, habis lepas tanggungjawab. Kemudian pahala ni kita buat ni tadi, kita sembahyang maghrib, bukan semua ni pahala sama. Ada yang tak dapat pahala, tapi delay lah keadaan ni. Jangan cerita saya kena. Pahala tu bukan sama, bukan semua dapat pahala. Ada yang tak dapat, tapi maghrib tak kena ulang lah. Wajib ni mana lepas tuntutan. Tengok Syekh semuanya rahsia dia sebut. Kemudian dapat pahala tu sekiranya ikhlas. Pahala tu bila ikhlas pula. Kalau semayang kerana riak, lepas dapat fardu lepas. Kalau kita kata wajib ni
buat dapat pahala. Buat ke mana? Buat je pasti dapat pahala. Maknanya tak ikhlas pun dapat pahala. Nampak? Maknanya tak ikhlas pun dapat pahala. Tu dia ibu ulama Melayu. Jangan buat main. Dia kata Syekh Ismail Qatani ni cukup hebat. Yang kita kata orang Jawi ni, kan, orang tanah Jawi, Arab panggil orang Jawa. Jawa ni semua lah, tak kira oleh bukan Jawa pun, kan, dia panggil Jawa. Ni Jawa, jadi dia pun yang disebut Jawi, orang Jawa tu Jawi. Hebat Syekh Ismail. Jadi dia kata menggugurkan fardu. Kemudian kita amal, diberi pahala pula apabila ikhlas. Apabila ikhlas diberi pahala. Tahap ikhlas tu tengok pula kalau tinggi-tinggi lah. Kalau buat, kalau kita buat tak ikhlas, dia langsung tak dapat pahala. Yang menggugurkan fardu. Tapi syarat dia apa? Cukup, sempurna, rukun dan syarat. Bukan yang mana bila kita buat je pasti dapat pahala. Dan kalau kita buat tak cukup syarat, rukun, tak sempurna rukun dan syarat, dan tak ikhlas, kalau tak cukup, tak sempurna rukun, dia panggil bukan gugur fardu, tak gugur lagi, dia kena buat lagi. Maknanya mesti kita kena ada hak batin dan hak zuhir bagi sembahyang. Hukum, hak syarat, hak batin sembahyang kita kena ikhlas, kita kena khusyuk, kan? Hak zuhir sembahyang ialah sempurna segala rukun dan syarat yang kita buat. Dan yang kedua, perkara yang dituntut daripada kita mukallaf membuatnya. Maknanya Allah tuntut suruh kita buat, tetapi sebagai tuntut sunat. Tuntut ni tuntut sunat. Kalau Arab kata tuntut yang tak jazam, tak putus, tak mesti. Tu maknanya putus ni. Tuntut sunat. Apa dia tuntut sunat? Dan iaitu tuntut ataupun sunat ni lah, perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana membuatnya. Buat tu pula kerana Allah Ta'ala. Maknanya dijanji dengan diberi pahala. Jadi dengan bahawa diberi pahala. Dijanji ni, beri pahala ni tafaddulan, semata-mata limpah kurnia. Allah beri pahala kita buat perkara sunat ni bukanlah wajib dak, tafaddulan, bukan wujuban. Ini sebenarnya mazhab ahli haq, mazhab ahli sunnah wal jamaah. Allah beri pahala tu semata-mata limpah kurnia. Limpah kurnia ni maknanya dia bagi dengan sukarela, bukan dengan paksaan dah. Fa in yusibna fa bimahdil fadli. Jika kita dapat pahala, itu semata-mata limpah kurnia Allah. Wa in yu'azzibna, kalau dia azab kita, fa bimahdil adli, semata-mata adil Allah. Tak adil kalau orang tadi tak semayang, engkau lawan hukum Allah, lawan Allah di dunia, tiba-tiba Allah masuk syurga, tak adil, kan? Jadi nak adilnya Allah masuk dalam neraka. Tapi itu semata-mata adil, bukan wajib. Itu perbahasannya nanti pada bab lain, panjang juga nak bincang. Dan iaitu sunat, perkara yang dijanji dengan diberi pahala. Mana Allah janji beri pahala. Ini sunat. Sunat dia panggil sunat, mandu, mustahab, tatawwu. Tu makna sama. Kadang-kadang dia buat dalam kitab wal mandu, kadang-kadang was sunnatu, kadang-kadang wal mustahab, kan? Kadang-kadang wat tatawwu. Tatawwu boleh lagi. Jadi kata ulama semuanya sama, seerti. Lain dari pendapat Qadhi Husain.
dan pengikut-pengikut dia. Dia berkata tak sama. Sunat lain, mandub lain, mustahab lain, tatawuk lain. Qadi Hussein kata, sekiranya suatu amalan itu, satu perbuatan itu yang Nabi buat tadi, Nabi muwazabah. Mana Nabi selalu buat, Nabi tak tinggal. Muwazabah, istiqamah, mudawamah. Nabi sering buat, Nabi tak tinggal. Itu dia panggil sunat. Sunnah. Dia panggil yang kita panggil sunat. Dan kalau Nabi tidak muwazabah, Nabi tak selalu buat. Kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi buat sekali je seumur hidup. Kadang-kadang dia buat 2 kali, kadang 3 kali. Dia tak selalu buat. Maka tu dia panggil mustahab. Dia panggil mustahab. Mustahabun. Mustahab. Dan ada benda yang Nabi tak buat, tapi benda tu elok. Daripada wirid-wirid macam kita wirid lepas semayang, kan? Kita buat benda-benda yang Nabi tak buat, tapi benda tu secara umumnya benda disuruh buat. Baca Quran, kita berwirid lepas semayang, kan? Itu dia panggil tatawuk. Dia panggil tatawuk. Kita buat tatawuk. Ini pendapat Qadi Hussein. Kalau kita malas nak ingat, kita ikut pendapat lain. Sama je makna dia. Senang gitu. Bayar kekal tak kekal, itu. Dan kadang-kadang dipanggil al-murghabu bih. Kadang dipanggil ihsan. Ihsan. Kadang dipanggil aula. Kadang dipanggil an-nafl. An-naflu. An-naflu. Kadang dipanggil an-naflu. Kadang dipanggil al-mustahsan. Mustahsan. Benda yang dianggap elok. Jadi kalau ikut pendapat majoriti, sama je semua. Jangan tanya lah saya, muhtasam apa pula, jangan tanya. Sama je. Itu. Itu pendapat Qadi Hussein. Sunat juga kita kadang-kadang wajibnya kita tahu fardu ain. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu dengan wajib sama tadi disebut kan. Wajib ain, wajib kifayah. Kadang-kadang kita sebut wajib ain, dia ustaz sesat kan. Yang sampai yang aku tahu fardu ain lebih ni, wajib ain, wajib kifayah pula. Tu dia ustaz sesat. Padahal dia tak tahu. Kita cuba ubah sikit. Nak say sekarang kita guna. Tadi kalau tu wajib ain, wajib kifayah. Hak ni wajib kifayah. Sebab wajib dengan fardu ni sama ya. Sunat itu juga. Sunat pun dia ada sunat ain. Dia ada sunat kifayah. Tapi hak ni tak popular. Kita jangan sebut. Sunat kifayah maknanya dia tertuju kepada seorang yang tertentu. Contohnya kita jumpa seorang-seorang beri salam, takkan orang lain lah. Kita lah yang kena beri salam. Jadi memberi salam kepada orang, kita seorang menghadap bertemu dia, maknanya tuntutan sunat itu khusus kepada kita, sebab kita yang berjumpa orang lain. Jadi sunat, dia panggil sunat ain. Sunat ain maknanya sunat atas tertentu, individu yang tertentu bagi seorang, dia sunat beri salam. Kalau sunat kifayah, ramai-ramai kita berjalan ramai-ramai nampak jemaah. Pada masa tu siapa nak beri salam? Ini sunat kifayah. Siapa yang nak beri salam? Dia beri. Takkan semua bisa Assalamualaikum je nak jawab. Dan jawab pula tak mesti jawab 10 kalau 10 lagi. Tapi tak payah sampai 10. Assalamualaikum ramai-ramai. Nak sunat kifayah masa tu siapa nak beri salam beri sebab ramai. Jadi dia panggil masa tu dia panggil sunat kifayah kita beri salam. Dengan sebab kita ni jemaah ramai. Masa tu ikutlah. Jadi kalau seorang beri salam, yang lain tak payah. Pada kifayah ingat itu orang yang buat kita tak payah. Tapi jawab salam, kalau bertemu Omar dengan Qasim, Omar memberi salam sunat ain. Tapi Qasim ni wajib ain dong. Wajib ain dia jawab. Kemudian pula, kalau yang beri salam ni dia seorang, yang dia seorang, dia beri salam kepada jemaah. Jemaah ni pula wajib kifayah.
Hak ramai-ramai wajib kifayah pula. Siapa nak jawab jangan semua ini wajib diberi salam, wajib jawab salam. Oh salam. Seorang jawab sudahlah. Ni dia panggil wajib. Dia panggil sunat ain. Sunat ain kalau seorang dia beri salam, tak ada orang lain dah, sunat dia beri salam. Sunat ke atas diri dia. Kalau ramai, sunat kifayah. Ikutlah mana-mana seorang nak beri salam. Kalau yang balik yang kena beri salam pula, kalau dia seorang wajib ain, dia wajib dia kena jawab. Tapi kalau dia ramai, wajib kifayah. Wajib bayar mana? Seorang jawab, yang lain tak payah. Ni kita ada popularkan wajib kifayah, fardu kifayah, fardu ain. Sebut wajib ain pun dia pelik dah. Wajib ain ustaz ni. Wajib ain pun sama. Dan tiada berdosa pada meninggalnya. Kalau kita tinggal, tak berdosa. Tak berdosa kalau kita tinggalnya. Meninggalnya sunat tadi. Habislah dia. Dan perkara yang ditegah. Tapi bila kita sebut sunat ni, yang dijanji diberi pahala, maknanya dia panggil sya'nu, hal dia, hal diri dia tu. Kalau kita buat, dapat pahala. Tapi mungkin berlaku tak dapat pahala kalau kita buat. Sekiranya kalau dia buat riak, macam sekiranya dia riak. Dan waktu kalau kita ada sebut sunat ni sya'nuha, halnya, dirinya, hakikat kalau kita buat dapat pahala. Tapi dengan sebab awal perkara-perkara yang lain, faktor-faktor yang luar datang masuk, maka dia akan jadi tak dapat pahala lah. Dengan sebab apa? Umpama riak dan sebagainya. Habis. Dan perkara yang ditegahkan kita daripada perkara ini, daripada membuatnya perkara tadi ditegah, itu pun dua bahagi, dua juga. Pertamanya daripada dua bahagi, perkara yang ditegahkan kita daripadanya daripada membuatnya perkara itu sebagai tegah haram. Haram ni. Tegah ni dia pergi tegah yang jazam. Bukan tegah main-main, putus. Macam kita buat keputusan, putus. Arab panggil jazam. Dan perkara yang ditegahkan kita daripada itu dua bahagi. Pertama, perkara yang ditegahkan kita daripadanya sebagai tegah haram, dia panggil haram. Kadang-kadang kita dengar juga al-mahzur. Mahzur. Mahzur pun haram juga. Makna sama. Kadang-kadang kita dengar muharram. Dan kadang-kadang dipanggil juga haram ni al-maksiyah. Kadang-kadang dipanggil juga az-zambu. Az-zambu. Az-zam. Kadang-kadang dipanggil juga al-mazjuru alaih. Mazjur. Kadang-kadang dipanggil al-mutawa'adu alaih. Kadang-kadang dipanggil al-hajar. Hajar, tahan, tegak. Jadi haram, mahzur, muharram, maksiyah, az-zambu, al-mazjuru alaih, al-mutawa'adu alaih, al-zajru, al-hajar. Ni kalau buat, tengok apa kata dia? Haram, iaitu perkara yang dijanji dengan berdosa. Yang dijanji dengan berdosa ni, ini yang dijanji dengan seksa kerana berdosa. Itu maksud dia. Yang dijanji dengan seksa kerana berdosa kita dengan dia, dengan membuatkan perkara haram ini. Dan diberi pahala dengan pantang kita daripada membuat perkara tadi. Maknanya kalau kita buat dapat pahala. Dan diberi kalau dijanji berdosa kalau kita buat dia, dan diberi pahala dengan kita pantang. Pantang pada ia lah. Itu penting. Silap banyak. Buang ya. Pantang.
Penting. Bukan. Oh, sok pun penting. Pantang. Nak cerita pantang kan? Kalau kita lain dia kata apa? Haram. Kalau kita buat berdosa, tinggal dapat pahala. Ataupun kalau buat berdosa, tinggal dapat pahala. Kalau buat berdosa, tinggal ni mana apa tinggal? Tinggal mana buat dulu. Kemudiannya berhenti. Maknanya nak dapat pahala ni kena buat dulu, kemudiannya berhenti. Itu mana tinggal lah. Kan haram tak boleh buat, tiba-tiba buat dulu, kemudiannya buat pahala, kena buat soalan. Tidak, nampak. Itu dia kata pantang. Pantang ni tahan diri daripada mengerjakan, tahan diri pada ketika puasa nak buat. Itu pantang. Arab sebut, dan kita ujupik dia sebut kafun nafsi, tahan diri. Kafun nafsi anhu. Sebab tu pada ni dia kata, kita ni banyakkan kita bila kita mengaji bahasa Arab, kita mengaji bahasa Arab nak reti Arab. Kita mengaji bahasa Arab nak mendalami bahasa Arab supaya reti Arab kata. Dia kata tu tak betul. Kita mengaji bahasa Arab supaya nak reti Melayu. Itu tu pada yang ahli bahasa. Kita mengaji bahasa Arab duk sibuk mengaji, duk mendalami Arab. Kita tinggal Melayu kita, Arab ni. Hak ni maksud kalau Melayu kata apa? Kita tak kaji. Dia kata kita mengaji Arab supaya kita reti Melayu. Kita balik nak balik tak nak cakap Melayu, kita nak balik di tempat kita. Jadi Arab cakap ni hak ni kalau maksud sebenarnya Melayu kata apa? Gitu. Jadi kita tak kaji ni Melayu kata apa kalau bahasa ini. Lepas tu kita balik, kita tak faham. Kita beritahu Tuhan berkata-kata, kalam mana berkata-kata. Padahal kalam kalau disebut dalam sifat, dia kena makna ismi, maknanya kena pada sifat. Maknanya sifat ni dia mesti berkata-kata tu bukan sifat, itu pekerjaan sifat. Berkata-kata, sifat tu perkata apa? Nampak? Dia mengaji kalam. Oh, kalau kalam dalam ini Melayu dia fikir Melayu kata ini dia fikir. Kita kalam duk kaji, duk mendalam dari dalam sampai kita tak erti balik tanah Melayu. Sebab tu yang banyak balik di luar, balik kampung tak berani baca kitab. Ni Faridah tak berani baca, tak mau Baqarah. Yang dia boleh baca, dia boleh ceramah. Dia tak pun baca Syam'i Muhammadiyah, baca Arba'in, baca Riyadhus Shalihin. Kitab bagi kat dia. Bagi Matrul Badrain. Oh, kitab Pak Romok Bekor. Jenuh. Jangan nak faham baik. Nak faham dia cakap. Masalah cerita lain. Tak berani sebab apa? Kita pergi Arab, kita duduk belajar. Dia cakap Arab, borang, cakap Arab, kita tak menerima bahasa Melayu kita. Arab kata belajar lagu mana nak belajar dengan bahasa Melayu. Kata bahasa Arab kita duduk belajar cakap Arab, berkawan Arab, balik-balik duduk balik orang kampung tak berani nak mengajar dan di surau. Orang lain ni dia berani mengajar surau lagi, masjid lagi pada surau. Sebab surau ni kan di kampung bahaya. Di surau ni banyak tok-tok lebat. Ni nak geng-geng pondok duduk kat surau. Kadang madrasah kayu tu cakap masjid tak apa. Tak apa masjid belah pegang-pegang. Tak pondok sedap lah kau. Semua sedap. Di masjid jangan. Kalau di surau belah pendang orang punya surau jaga. Dan itu imam tu lepasan pondok. Sebab geng pondok tak jadi imam masjid. Stam tak ada. SPM tak ada, duduk kat surau. Dia duduk kat surau ni bahaya. Dah ada surau pula dapat tak bayar. Berarti pula teruk. Teruk. Oh, ni ada surau. Kamu hak pakai serban kan. Serban ikut suka nak balut tu jaga. Hak balut kemas tak bagi, hak ikut suka lilit je. Tu jaga tu. Tu jaga. Dan serban pun ikut suka lilit sambil rokok dong kat mulut duduk siap. Tu jaga bahaya. Geng-geng. Ni pantang. Tinggal macam kita faham tinggal buat dulu tinggal. Tinggal dapat pahala. Maknanya hang buat dulu dosa, lepas tu hang tinggal hang dapat pahala. Jadi dosa dapat, pahala dapat. Pantang ni mana? Pantang tak dekat dah. Pantang ni tak hampir.
Arab sebut kafun nafsi. Pandai dia faham. Dalam Sufik kita tengok, Sufik dalam Warakat ataupun dalam Imam Syaukani, Irsyadul Qul, besok tapu dia tak kafun nafsi. Tahan diri. Tahan diri tak? Padahal dia fikir, tahan diri macam mana aku nak tengok tahan diri? Pantang. Ni nampak? Dia dah dikaji Arab, Melayu kata apa? Kita takut nafsi, takut nafsi. Yang belagak kami balik nak tengok tapi. Pantang. Pantang. Dia nama pantang bila kita nak. Bila kita nak buat ataupun kita memang berasa tapi kita tahan itu nama pantang. Saya tak isap okok. Adakah nama saya ni pantang tu isap okok? Saya tak mau pantang. Pantang bila isap okok dia kata bukan kena berhenti. Kalau isap okok jantung. Jadi duk puasa lah nak isap okok tapi tak boleh hari ni. Ustaz buat tak isap okok? Pantang. Pantang ni maknanya memang nak isap tapi tak boleh. Tu pantang. Kalau macam tak isap okok, tak mau pantang. Saya alhamdulillah saya pantang isap okok. Kita faham tak kalau pantang isap okok ni? Ya, pantang lupa. Jadi tak boleh cakap begitu. Kalau dia demam, dia pantang minum air. Mana nak makan air tapi tak boleh, pantang. Tahan diri. Tahan diri lepas tu puasa nak. Kalau tak puasa tak nak pantang. Tak puasa macam saya tak isap okok, tak nak pantang. Pasal tak puasa nak isap. Dapat pahala ni bila kita nak buat. Bila kita nak buat, kalau arak tu ni pegang lah. Atau tak pegang pun, nak try puasa syok Astaghfirullah. Dapat pahala masa tu. Masa tu pun dapat pahala. Kalau arak lalu kedai arak buat tak tahu, kan dapat pahala. Dapat pahala je. Saya kalau begitu, kalau faham itu, tak payah semayang. Lalu kedai arak buat tak tahu je dapat pahala. Berapa botol arak kan dalam tu, buat tak tahu je. Kita tidur di rumah dapat pahala. Di Siam, di Bukit Bintang tu buat maksiat. Berapa juta manusia buat maksiat di dunia sekarang. Kita tinggal lah. Maksiat tinggal dapat pahala. Kalau begitu, kau tak payah semayang. Duduk di rumah tidur. Mati-mati masuk syurga. Berapa? Tinggal maksiat ni punya banyak. Tinggal maksiat ni punya banyak kan. Kita faham elok ni. Banyak orang dia kata kalau benda haram ni kita tinggal dapat maksiat. Kita tak buat dapat pahala. Kita tak buat dapat pahala. Ni kita tak buat maksiat macam ni. Orang main judi kita main judi. Orang minum arak kita minum arak. Orang berzina kita tak berzina. Banyak ni orang mengumpat kita tak mengumpat. Oh dia nak pahala tak semayang. Semayang apa je lah. Pahala itu masuk. Dah kita berasa nak main judi, teringin nak main judi, kita kata astaghfirullah. Dia pergi tinggal, dapat pahala. Masa tu baru dapat. Dia berasa nak buat. Dia berasa, lalu dia lawan. Ni pantang. Nampak sikit je, tapi maksud dah cukup besar. Kalau kita tak faham pantang, kita nak bohong lah. Benda wajib tinggal dapat pahala. Tak salah kita duduk tinggal. Bahasa Arab ni dia kaya. Kita jangan kata ustaz, dia nak lawan pula. Dalam Arab sebut tarku. Kan? Wa yisabu ala tarki. Arab tu tarki, tapi tarki maknanya apa? Batu Arab ni bahasa orang kaya. Kita jangan faham selapis. Nila ni, waktu kita kurang dalam bahasa Arab. Itu syarat kita nak berhukum, nak berfatwa, nak jadi mujtahid. Dia kena pakar bahasa Arab. Bahasa Arab tarku. Kita kadang faham satu makna. Faham satu makna saja. Istawa, dia faham makna bersila kurang bahasa mayang. Tuan bersila atas Arab. Padahal dalam bahasa Arab istawa ni berpuluh makna. Istawa ni Yadu dia bahasa Arab banyak makna. Kita boleh sebut tangan satu makna. Itu kat tarku. Tarku ni banyak makna. Sebab tu semua ulama-ulama bila sebut tarku, ai kafun nafs, tahan diri. Yang pada dia terima pantang. Bunyi kampung tu. Tapi hebat. Dia bawa sebiji ni balik pun tak ada apa-apa. Pantang. Kalau orang tani, orang Kelantan dia panggil apa? Berok. Dia panggil ok. Tanya orang Kelantan. Orang Kelantan, orang Pati dia panggil ok atau berok. Ok lah. Ok ni berhenti lah, beradu. Ok ni maknanya kita buat kemudian suruh berhenti ataupun kita bahasa nak buat ok tahan ni. Ok ni tahan ni.
Beradu berhenti. Lain beradu lain. Berok lain. Berok. Bahasa tu. Saya mujur pada yang tak terima berok. Berok jenuh. Mungkin nak tulis payah berok. Nak tulis payah dia pun pantang. Berok jenuh kita apa? Tapi maksud dia orang tadi dia tak kata pan. Dia tak tahu patah. Berok. Ambok takkanlah ni berok. Patah tersebut. Pantang kita daripada membuat dia. Baru dapat pahala. Tinggal. Ataupun kita tinggal, maknanya kita faham kira-kira, maknanya tahan diri. Puasa nak buat. Kalau kita tak puasa nak buat, tak dapat pahala. Kita nampak perempuan duk panggil duk goda kita tak puasa apa pun, tak dapat apa. Bila puasa bagi juga ni. Satu peluang. Ya astagfirullah, tengok lebih atas pahala. Astagfirullah dia dapat pahala lah. Sikit tu setengah dapat ingat lebih atas pahala. Tapi dia ingat kata kerana Allah dapat pahala penuh. Lepas tu dalam kita Arab kata pantang ni maknanya tarun ayyakufan nafs, bahawa dia tahan diri dia untuk menjaga benda haram. Bila sebut tu kerana Allah Ta'ala, kerana Allah ni kerana mentakzimkan Allah, kerana nak membesarkan Allah. Dia jangan kita pantang kerana ni. Kalau pantang pun, pantang tu kena kek pula. Pantang tu kena kek pula kerana Allah. Satu-satu dia dah makna. Kerana Allah. Kalau pantang, kalau nak buat tak isap apa lah. Doktor tak bagi sakit jantung. Bukan kerana sebab ulama tak bagi. Sebab orang. Jadi mana kalau dia pantang kerana takut daripada makhluk, ataupun kerana malu daripada makhluk, ataupun dia tinggal sebab dia tak mampu buat, dia lemah, tak dapat pahala. Aku pantang dah ni, aku pantang dah main judi, tak main judi bertangga kudu orang beda. Itu tak nak pantang. Itu tak tinggal aku pantang dah ni. Buat-buat tak pergi nak mujur pantang lagu kaki ku dia tak ada. Itu tak nak. Dia kalau kita tinggal pantang kerana takut, kerana malu, kerana lemah, kerana sakit, itu tak dapat pahala. Kerana takzim Allah, kerana membesarkan Allah. Itu ikut kita lah. Kerana raka Allah, kerana murka Allah, itu ikut. Dan yang kedua, habis haram. Dan yang kedua, perkara yang ditegahkan kita. Perkara yang ditegahkan kita. Perkara yang ditegahkan kita daripadanya perkara tadi, tegah karahah. Yani sebagai tegah karahah, dipanggil tegah makruh. Tadi tegah haram, ini tegah makruh. Apa dia tegah makruh? Iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana pantang kita daripadanya kerana Allah Ta'ala. Pantang juga. Dan tiada berdosa dengan dia, dengan perkara tadi, yani dengan kita membuatkan, dan tiada berdosa dengan dia dengan membuat perkara makruh tadi. Itu makruh. Dia sebab apa disebut tahan diri? Yang Syekh semua pantang. Karena taklif ni, tidak ada taklif melainkan dengan perbuatan. Dia haram, wajib, sunat, dia bagi hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah ni hukum yang bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf, dia panggil hukum taklifiyah. Maknanya dia berkait dengan perbuatan. Diri arak tu tak haram. Tu dia Ustaz Batua. Arak ni tak masuk neraka. Arak masuk neraka.
Kalau awak tak masuk. Yang bila dekat tidak haram bila kita pegang minum. Kalau awak tu duduk begitu dah. Dia bukan haram lah, dia bukan berdosa. Dia begitu lah. Bila jual haram. Oh, beli haram. Oh, minum haram. Haram, wajib, sunat ni dia bergantung dengan mukallaf. Mukallaf apa? Semayang bukan wajib. Ayat lah. Semayang bukan wajib. Yang wajib mana? Allahu Akbar. Rokok, sujud, sampai salam. Tu wajib lah semayang ni. Di semayang tu bukan wajib pun. Di dalam ni saja ni je noh. Tangkap je noh. Tangkap tu siapa untuk dia. Saya boleh tangkap. Dia di semayang tu bukan wajib. Semayang tu hak rokok, sujud tu hak wajibnya. Hak wajibnya tu lah. Itu asal dia. Itu maknanya hukum taklif dia. Rokok tu kalau kita kata makruh, rokok duduk begitu, dia bukan duduk haram. Kalau dia bukan duduk berdosa apa, dan dia tak masuk neraka ni. Kalau arak rokok ni benda yang haram kan, dalam neraka tu penuh hotel. Arak semua masuk neraka. Tak, arak tak tahu. Tapi kena faham tak dia sebut ni tu. Faham tak? Kalau apa tak faham, biar tak faham. Biar tak faham tu. Jadi cuba tak faham. Dia syok bila muka nampak, dia syok dulu. Haram dia sak haram. Arak tak ada apa lagi, cuma kita sebutlah arak haram ni secara umum. Tapi kalau macam ni, dia tak ada apa-apa. Dia bukan sebab wajib, haram, makruh ni dia bersangkut dengan perbuatan kita. Bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Kalau macam ni, dia tak ada apa-apa. Nak minum haram, jual haram, beli haram, minum haram, dia baru haram. Mayang itu juga. Tu. Sebab tu Syekh dia cuma pantang. Saya cerita pantang ni. Syekh cuma pantang. Pantang maknanya dia bersangkut dengan perbuatan kita. Kita tahan diri. Maknanya dia ada kait dengan kita. Kita puasa nak buat, lalu kita tinggal. Baru dah. Kalau kita tinggal tak bersangkut dengan kita, ni haram sana, kita duduk sini, adakah haram tu bersangkut dengan kita? Bersangkut dengan kita tak haram tadi? Dah. Jadi kenapa kita dapat pahala? Itu sebab tu saya cerita tadi balik. Nak faham tak ni? Bila dia bersangkut dengan buatan, dia bersangkut dengan kita, baik. Haram, kita puasa nak ambil, bersangkut dah. Puasa nak pergi dah. Oh, tahan. Baru dapat pahala. Sebab apa? Ini arak, ini kita mukallaf. Tapi kalau arak dari sana, orang minum, kita dari sini, tak nak bersangkut. Tak nak bersangkut dengan kita. Yang bersangkut, yang haram hak mereka sana. Kita di sini tak. Ni tak faham sudah. Siapa faham dia untung kan? Faham nak tak faham tak. Kalau tak faham sikit-sikit tu biasalah. Tegah karahah, iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana pantang kita daripada kerana Allah Ta'ala. Itu pada ini untuk diskam. Ada buat kitab. Dia kata terima kasihlah kepada Tuan Guru Syekh Ismail yang boleh faham pada saya serba-serbi ilmu. Dia terima kasih. Serba-serbi ilmu dia boleh faham. Tunggu pada ilmu. Orang ini saya kata ancik lah orang. Ancik cukup hebat ilmu dia. Serba-serbi ilmu. Ilmu apa pun dia cukup hebat. Saya mengaji kat anak murid tu pada ilmu. Nahu tu, nahu pada ilmu lain pada orang. Semua lain lagi. Pekoh dia pun halusi pekoh. Halusi. Semayang, kita semayang mestilah menutup aurat. Kalau cara tu pandai, tak kena lagi. Tak pekoh sebut menutup. Dah, kita semayang mestilah litup aurat. Litup maknanya aurat kita dilitup. Menutup ni maknanya pek lupain. Kita semayang Allahu Akbar ambil kain. Dia sampai tahu itu apa ni pekon. Itu sampai dia sampai tahu tu. Banyak benda ni. Mestilah litup. Dia ada tu makulatul fi'li. Itu nanti dalam makulah. Khusus nanti. Datang lagi makulatul asyarah.
tu berkulat. Kita baca berkulat atau menutup dengan litup lain. Litup. Yang litup, kita faham litup mana? Litup aurat. Menutup pasang. Okey, litup kita semayang mesti keadaan litup, bukan menutup aurat, litup. Nampak? Sampai tahu tu. Lihat dengan nampak lain. Dia tengok, saya baca, saya mengajikan anak murid dia. Melihat kita berpuasa apabila kita melihat anak bulan. Melihat tak semesti lagi. Lihat di mana nampak. Lihat di mana nampak. Kita melihat anak bulan, tengok anak bulan je lah, boleh lah. Lihat tak mesti nampak. Tapi setiap nampak mesti melihat. Sekejap, tengok anak bulan. Mesti Pulau Pinang melihat anak bulan, tapi tidak kelihatan. Tak nampak. Nampak. Kelantan pula. Kelantan. Bulan Kelantan nampak anak bulan. Melihat tak? Kalau tanya Tok Musi bilang tak nampak, Tok Musi lihat tapi tak nampak. Melihat. Saya melihat anak bulan tapi tak nampak. Melihat tapi tak nampak. Macam orang tua-tua kan tak jauh. Tak nampak ni tu bang. Tengok dah. Lihat dah tapi tak nampak. Nampak. Nampak lain. Tu kena pergi pekor lah, tak boleh lah. Namu lagi dahsyat namu. Namu dia pakai tumbang sampai bagi namu pakau. Sibuk itu jamak taksir, jamak sekali saja. Cukup hebat. Tu kata alim semua tu pada cukup alim hebat. Dia bukan kata tauhid saja, semua. Macam-macam dalam pekor macam-macam. Pekor dia. Ini saya sebut sikit je. Yang saya pun tak mengaji semua. Baik. Makruh, perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana pantang kita daripada kerana Allah Ta'ala dan tiada berdosa dengan dia. Dan perkara yang dibiarkan itu, perkara yang dibiarkan, Syekh sebut menurut di atas, yang dibiarkan itu. Yang dibiar ni maknanya ikutlah nak buat, tak mau buat, ikut suka buat, tak ada tak ada apa-apa, tak buat pun tak ada apa-apa. Tu mana dibiar. Ni dipanggil mubah. Mubah. Di mana imai qad mana qad yusawa tapi mubah ni. Dan kita baca dulu, iaitu yang dibiar ini, perkara yang dibiar yang harus pada syarak. Iaitu perkara yang tiada berdosa dengan membuatnya, perkara tadi harus pula. Dan tiada berdosa dengan meninggalnya, perkara yang membuat perkara tadi. Maknanya kita buat tak berdosa, tinggal pun tak ada berdosa. Dan tiada pahala padanya pada perkara tadi. Pahala pun tak ada. Padanya ni pada membuat dan meninggal. Padanya ni pada membuatnya dan meninggalnya tak ada pahala. Tinggal tak ada pahala, buat pun tak ada pahala. Tapi kita kata benda yang harum ni buat tak dapat pahala, tinggal tak dapat pahala ni biqat in nazar anil qasdi. Kita tak tengok di kosa. Diri benda harum tu sya'nu. Diri dia. Diri harum tu macam tu lah keadaan ta'rif dia. Dengan kita tidak tengok pada kosa. Kalau kita lihat kepada kosa, kalau benda tu benda harum, kita kosat baik pun. Kalau kita kosat ibadat dia. Dia bergantung pada kosat. Kalau kita tak pandai, dia jadi benda yang harum tu jadi benda harum. Kadang-kadang benda harum dapat pahala, kadang-kadang benda harum tu dapat dosa. Dia tengok niat. Kalau dia niat taat, jadi perkara harum dia taat. Dia niat tidur malam ni, dia niat tidur supaya aku nak bangkit tahajud malam ni, dapat pahala. Jadi taat tidur dia, walaupun tidur tadi harum. Dia makan, aku makan ni supaya kenyang, supaya aku boleh buat ibadat, kuat ibadat, dapat pahala. Taat makan, walaupun makan tu harus. Aku makan ni supaya aku kuat malam ni, aku tidur malam supaya malam ni aku nak pergi disco. Jadi aku tidur awal sikit. Nak dapat riak. Tidur tadi tidur maksiat. Tidur tadi tidur maksiat. Sebab tu kata Ibn Ruslan, wa man nawa bi aqlihil quwwah, siapa niat makannya ni untuk mendapat kuat di taatillah,
lahu ma qad nawa. Kalau seorang tadi dia niat makan, dia niat untuk mendapat kekuatan, power untuk mentaati Allah, maka dia akan dapat pahala dia niat. Dia akan dapat pahala dia niat. Kalau dia niat maksiat. Jadi selama benda haram ni tak dapat pahala, kalau buat tinggal tak dapat pahala, selama tidak menjadi tangga atau wasilah kepada ibadat. Kalau benda haram ni dia jadi wasilah, perantara kepada Tuhan, dia pun jadi taat. Kalau dia menjadi wasilah, kalau orang pondok terjemah tangga, kalau dia menjadi tangga kepada taat, dia tu taat juga walaupun dia asalnya harus. Kalau dia menjadi tangga atau wasilah kepada maksiat, benda harus tadi, dia pun jadi maksiat macam tidur tadi harus. Tapi kalau dia menjadi wasilah, sabab pada maksiat, mana tidur awal sampai malam ni aku pergi disco, dia jadi haram, dia jadi maksiat. Al-wasaid hukmul maqasid. Perantara ini, wasilah ini hukum qasad. Hukum matlamat. Kita qasad, matlamat kita ibadat. Tapi tak boleh ibadat kalau aku tak tidur, kalau aku tak makan. Maka al-wasaid hukmul maqasid. Kalau maqasid itu wajib, wasaid pun jadi wajib. Ini macam kita menjitahid ni. Ngaji sifat 20 ni tak ada zaman sahabat. Sahabat tak ngaji wujud kita bakar. Saya mengaku tak ada sahabat mengaji. Dan Allah pun tak suruh, Allah pun tak mewajibkan mengaji sifat-sifat dia. Cuma Allah kata, Allah suruh kena kenai dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu tak soal lah, tanyalah. Hendaklah kamu tahu, kamu kena tahu tiada Tuhan melainkan aku. Lalu mana kita nak tahu tiada Tuhan melainkan dia? Mana jalan? Wajib, maqasid. Maksudnya kita ni yang wajib ni kenal Allah. Yang wajibnya kenal Allah. Sifat 20 ni bukan wajib asal, tapi tidak ada jalan untuk mengenal Allah melainkan dengan kita mengaji sifat 20 ni baru kita kenal, maka dia juga menjadi wajib. Kita mengaji fiqh ni wajib kan? Ngaji tak fiqh. Ngaji tak fiqh wajib. Kalau wajib sahabat dah, sahabat tak ngaji tak fiqh. Nama sahabat ada tak fiqh manhaji? Kan? Ataupun apa dia fiqh Islami tak ada. Musalli tak ada. Sahabat kan ngaji. Nabi pula. Nabi tak pernah ajar sahabat. Rukun semayang pertama, ingat elok-elok. Ingat. Yang kedua ada pun yang kedua tak ada. Nikah tak. Sahabat tengok Nabi buat. Nabi cakap, Nabi buat. Kadang-kadang ada pok-pok ni, ya, dia tak adil. Dia duk kata apa? Ni sifat 20 zaman sahabat tak ada. Ya, dia tak sedap hal banyak pekah tu mana ada zaman sahabat. Mustalah hadis lagi tak ada. Asas pun tak ada. Ya, Nabi tak mengajar sifat 20, tapi Nabi mengajar nak iman. Nabi beritahu dah sahabat Allah ada. Cuma Allah, Nabi tak kata pertama sifat Allah wujud lah. Cuma Allah ada. Dan Allah sedia, Nabi sebut. Allah kekal, Nabi sebut. Mana asas dia lah. Tapi mungkote mu'an mu'dal pun tak ada langsung. Langsung Nabi tak boleh sebut. Tapi yang dia mengajar mustalah hadis tu, tak apa. Mengajar usuluddin, bid'ah, sahabat tak mengaji. Yang dia mengajar fiqh, kalau betul-betul nak ikut Nabi, semua kitab tak ada. Buka Quran, itu baru senang. Pandai sangat. Dia kata tak adil. Dia tak adil. Itu dia kata sifat 20, kitab sifat 20, Nabi tak mengajar. Ya, dia mengajar fiqh, tak ada tahu Nabi. Lepas tu kalau kita mengaji fiqh, lilit tiba. Apa itibak? Kerana ikut Nabi. Itu sahabat kata Abu ni kerana ikut Nabi. Dia pun tengok, Nabi rokok macam ni, semayang macam ni. Nabi ajar dengan perbuatan. Bukan Nabi ajar dengan paslon ini satu bab pada menyatakan nikah. Tak payah. Ya. Cuma kita je zaman kita ni, sebab tak ada jalan. Zaman WhatsApp, kita jadi WhatsApp dah lama dah. Ya, Mu'tazilah dan sebagainya jadi WhatsApp, jadi ulama buat. Terima kasih kepada ulama. Abu Hasan Asy'ari buat supaya kalau lah Abu Hasan Asy'ari tak buat, ulama tak buat, tak tahu kita nak kenal Allah. Tak ada ilmu ni pun dalam TV pun ada guru duk mengajar tu pun tanya dia Allah tu benda. Ada ke? Ada lagi soalan gitu. Itu soalan baru. Mau lagi kat WhatsApp, tak minta maaf. Ada soalan gitu. Punya tahu minta ada. Tu terima kasih kepada Abu Hasan Asy'ari.
ulama-ulama dulu buat. Kalau tak ada ni, kalau tak ada sifat 20 ni, ada Mujabariyah, ada Mujassimah, Mu'tazilah, macam-macam. Mu'tazilah, Mujassimah, Jabariyah, sebab apa lenyap? Lenyapnya bila muncul Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kita tak tahu sejarah. Kita berpelakir, tapi kata Abu Hasan Asy'ari. Dia tak tahu kalau tak Abu Hasan Asy'ari, dia Mu'tazilah. Kita bayangkan dalam kita bila kita semayang, hak Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah, macam-macam. Qadariyah, lepas semayang tumbuk. Tengok Syiah sini lihat tu baru pada Syiah. Nanti tak kelam. Itu dia, Allah. Macam nak terbang. Teruk lah. Ni kelam. Tanya Syiah kan? Syiah tak main macam tu. Ini Syiah lah. Tak, ni Syiah. Ni Syiah Yaman. Syiah Yaman pula kelam. Yang Syiah ni komak dia panjang belah mayang. Orang budak Ali semua dah. Orang tu dia nak sampai tu. Allah. Jadi yang kita sedih tu ada jangkuk dia kepia. Sedih. Kesian kat dia. Takkan tak beza. Alaikum bisawadil azam. Nabi kata, kamu kena ikut golongan hitam. Apa golongan hitam? Golongan majoriti. Kalau hampa semayang macam tu, di belah kelang itu, hampa saja masuk syurga. Syurga kosong tu hampa. Baik, kalau kita tahu Puak Iran. Puak Iran sikit sangat bandingkan syurga. Syurga di luar tak tahu nak apa. Tu baru selapih baru. Puak Iran saja semua puak sama hitam. Mana lagi hal lain tu lebih lapis baru tak ada. Cuma kita logik fikir dia. Kita ikut ahli Madinah, ahli Mekah. Kita nak ikut ahli Mekah, ahli Madinah. Ahli Madinah, ahli Mekah ni ikut tradisi dia buat. Terima amalan ni pada tok nenek sampai ke Nabi. Dan mereka juga merupakan keturunan Nabi. Kenapa ahli Mekah, Madinah tak semayang macam tu? Dan tak batu atas kepala di bawah pun. Lepas tu disebut kita di kampung, kenapa kita baca Yasin? Mana Jumaat? Sebab tradisi tok nenek tu. 7 bulan 8 bulan tu. Kadang-kadang dia bukan tahu dalil pun. Mana dalil baca Yasin? Dia tak tahu pun. Tapi dah 7 bulan 8 bulan nak buat. Di kampung tu kalau kita tengok surah ni buat macam ni, kadang dia wirid macam lain. Ini sah. Di mana tu nyambung. Ahli Mekah kalau Madinah semayang macam ni, macam kita semayang, itu maknanya mereka ambil turun-temurun daripada tok nenek mereka sampai lah sahabat dan Nabi. Takkan kita lagi di Iran? Iran ni main keturunan mana? Iran ni Dajjal tertebik situ. Aspahan. Kita nak percaya Iran ke percaya Madinah? Madinah tempat sahabat, tempat keturunan dia, ada kita nak pergi Iran. Iran ni ajar muka Arab, ajar. Dia bukan cakap Arab. Kita nak percaya Iran ni. Kita nak percaya kat Kelang. Orang Kelang pula, bukan Kelang. Kelang bawah. Fikirlah logik. Nanti dapat syiah ni pada. Marah sikit, celah sedikit. Jadi gini, kita nak dapat pahala, kita jadikan benda yang harum ni sebagai tangga perantara. Sebab tu kita pergi pekal, kita pergi buat semayang tak, kita pergi buat haji tak wajib. Kita pergi haji ni wajib tak? Wajib asal dia. Yang wajib apa? Yang wajib pergi haji. Yang wajib pergi haji, Allah suruh pergi haji. Allah tak kata mengajilah, buat haji kemudian pergi haji. Allah tak kata mengajilah. Allah kata buat aqimsah. Allah tak kata mengajilah, buat semayang kemudian baru semayang. Faham sendiri lah, kita kena cerdik lah. Jadi kita bila kita buat haji tu wajib, itu maqasid. Tapi kita tak boleh buat haji kalau kita tak mengaji. Jadi mengaji haji tu wajib. Wajib ni sebab wasilah, perantara, tangga dia bagi. Jadi kalau kita tak kenal Allah, kata ni sebab 20 tak mengaji Suluddin, tak boleh kenal Allah, maka mengaji Suluddin wajib. Dia sama dengan wajib bekam, sama wajib tasawuf itu juga. Tasawuf bukan wajib. Dia suruh kita ikhlas. Lagu mana nak dapat tangga ikhlas? Lagu nak tahu kata ikhlas? Kena wajib, kena mengaji dia. Itu malah yatim wajib illa bi wajib. Tak sempurna kewajipan melainkan dengan suatu ini, maka dia juga menjadi wajib. Dia asalnya tak wajib, tapi nak sempurna kewajipan itu dengan dia, maka dia juga dilihat jadi wajib. Kita asalnya basuh tangan sampai dekat siku, tapi tak sempurna pasal siku, jika lebih, maka lebih jadi wajib. Tak kita nak ukur begitu. Wajib takat tu saja. Takat tu pula ni tengah siku dekat awal siku atau hujung siku atau suku siku. Jadi wawal
Jadi kuning, bawa ke benang tu weh. Yang senang, tak kena fikir lah. Wajib kena bagi lebih. Kalau orang tak bagi sebab dua, hang baru sipu apa Nabi, kalau nak ikut hadis dan Quran ilan marafik. Marafik ni tinggi je, apa faham masa ni? Hang mengaji mana? Ni bid'ah. Mana bid'ah sangat. Duduk pusat. Dia wajib duduk pusat ni sampai ke, kalau lelaki dia sampai ke pusat. Sampai pusat ni kat mana? Kalau ni pusat sini kah, tengah ni kah, suku ni kah, elok nyanyam. Kalau nyanyam di belakang kain untung kuning pula. Payah lah ni. Bagi lebih. Pok-pok dia duduk pusat, bukan apa dia faham untuk pusat. Untuk orang sampai tak pusat, sampai pusat nyanyam tu je. Pergilah dia pusat lempok lah. Dia faham macam tu lah tu. Dah, wajib kena bagi lebih. Sebab apa? Tak sempurna kewajipan tu untuk melainkan kena lebih, maka dia wajib dia lebih. Tak sempurna kita kenal Allah melainkan dengan mengaji sifat 20, maka wajib kena bagi sifat 20. Baik, kalau dia kata aku tak wajib tak, ikut cara mana pun. Kalau kamu ada secara lain yang boleh kenal Allah, kita pun boleh mengaji cara tu, dan dia boleh mengaji cara itu. Ada tak ilmu kenal Allah lain pada mengaji kitab lain? Tak ada. Kalau ada, ulama buat dah. Ulama dulu cerit pada kita. Ulama buat. Kita kena terima kasih. Kalau tidak, kita jadi Mu'tazilah. Sebelah tu Mujassimah, sebelah tu Jabariyah. Suka je kan. Di Syiah sini kalau saya tengok, kalau belah-belah kampung-kampung, kalau ada, bukan kata mazhab Syafi'i, kalau ada Syafi'i, seorang Hanafi, kelai tadi. Baru 2 orang. Tak kira Mujassimah Mu'tazilah lagi. Lepas main tempik tu lah. Hanafi macam lagi, Syafi'i macam lagi, kelai. Kadang-kadang makmum sama makmum. Ni apa hal lambat Hanafi dia tak boleh. Kalau imam rokok itu, kalau rokok dia lambat, kita dia wawa bismillah, tak lepas salam pun khotak. Dia hang salah, hang sembahyang lain. Dia mau. Padahal dia Hanafi. Yang kita Syafi'i, kita kena hang apa Hanafi yang sudah. Aku Syafi'i Hanafi. Kelih tempat tapak pada. Itu Profesor Dr. Wabah Zuhairi. Saya duk ngaji dia kata Abu Sonok tengok Malaysia. Mayang semua sama dia. Dia semua satu mazhab. Dia ada semua sengit, bila sudah cek 4 semua sengit. Semua sengit. Semua tanya semua sama. Cuba tengok kamu kau. Macam ni pun dah. Macam ni pun dah. Macam ni. Macam-macam. Tak letak tanya apa dah. Dia kata di Malaysia sama. Bapa dia dah syok. Sebab semua satu mazhab. Dah ada pun nak orang masuk mazhab lain. Kenapa? Semua sama. Tadi kita tengok sengit semua sama. Kita main semua. Kita tengok. Tapi lah ni dah mula dah. Kita tengok di bandar tu dah macam ni pun dah. Macam mahkamah pun dah. Macam tengok pula. Macam tu. Nak tengok elok-elok. Tengok dulu. Saya bulan puasa bukan duk tengok tu imam baca. Saya pun duk tengok gelagat makmum. Macam di Masjid Haram. Tak ni tengok saya tengok mayang tu dalam kau. Tadi imam as-salah dia bangkit lah. Imam buat as-salah dia bangkit lah. Di sana dia nak kat semayang kau gelap ni. Puasa gelap dia langkau. Puasa gelap tu tak gelap dia langkau. Kalau nak hantar punggung kita, minta kalau nak ni tak kira dia mazhab tu mazhab apa itu. Ni saya Ubah Zaidi. Dia saya hasil mengaji dah. Khatam dan khatam ni je. Dia kata Malaysia dia tersonok. Dia tak kupi Malaysia tu sonok tengok dia pas mayang. Satu akidah. Satu platform. Dah lah. Kita tak perlu. Tapi ada pok-pok jiwa orang masuk mazhab lain. Bukan kita tak terima mazhab lain. Mazhab lain betul. Hanafi betul. Syafi'i tak. Dan kita pakai Syafi'i. Duduk banyak-banyak. Maka nyatalah ini daripada perkataan yang tersebut, daripada pembahagian hukum yang tersebut, bahawasa hukum syarak itu 5 bagai. Hukum syarak 5 bagai. Jangan macam 5 bagi. 5 bagai. Dan dinamakan dia hukum syarak 5 bagai. Hukum yang 5 bagai sekaliannya
hukum taklifiyah. Yang hukum yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf. Hukum taklifiyah, kalau bahasa Melayu kan, guru terjemah, hukum yang bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Dia bergantung hukum tadi dengan perbuatan. Kalau tak buat, tak jadi lagi kan? Tu. Pegang, minum baru jadi haram. Tak minum, tak haram lagi. Tu hukum-hukum taklifiyah. Dibicarakan dia, kalau nak cerita panjang tak boleh. Dibicarakan dia hukum taklifiyah sekaliannya pada ilmu usul fiqh lagi bid'ah. Kalau nak kira kan, muqayyad mutlaq langsung tak ada, Nabi tak perlu ajak ni mutlaq ni nasih ni mansukh, tak ada, langsung tak ada zaman Nabi. Asas sikit tak ada. Tauhid ada asas, fiqh ada asas, tasawuf ada asas. Ilmu usul fiqh, mantiq, qawaid fiqh, apa lagi mustalah hadis, ilmu hadis pun tak ada. Nabi tak nak ajak hadis guni. Nabi cuma cakap. Nabi cakap mana ada hadis Bukhari masa tu. Berarti kita kena adil. Kita nak cakap ni jadi dia kira hak balik kita. Dia duk banyak fiqh dia tak kira. Fiqh pun bid'ah sama juga. Macam kita duk kata kayu pokka, duk percaya benda nu syirik, duk percaya syirik dengan benda-benda lain lagi. Kubur, percaya kubur syirik. Kalau kira syirik ni Panadol pun syirik. Panadol syirik. Jangan percaya kayu pokok azimat. Betul. Kalau percaya saya pun kata syirik. Tapi kenapa tak kata kat Panadol? Bahkan Panadol lagi kita kena cerita. Sebab kokar ni bukan semua kita ada. Azimat ni bukan semua orang beli, bukan semua orang ada. Tapi Panadol ni mesti orang beli. Patut kena cerita, awas Panadol jangan percaya benda syirik. Bid'ah, kita cerita kat Panadol. Ni tak ada yang maaf dekat kokar. Kat Panadol dia tak mau. Panadol kena kita nak cerita. Dia kira aku ni, percaya pada sesuatu tu boleh bekah, syirik. Panadol boleh bekah, syirik. Percaya nasi boleh mengenyang, dia pun syirik juga. Sebab tu, Tok Guru dia mengajar tauhid, dia pukul semua sama. Adil dia bagi. Tak kira kokar ke apa. Ni dah kita kokar tak boleh, Panadol boleh percaya. Panadol percaya tak apa.